Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa qina adhaban nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Panjang sikit. Okay. Dipanjangkan usia oleh Allah, diberikan nikmat kesihatan, diberikan kelapangan. Maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan amal kebajikan. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam syurga dan kita dijauhi daripada azab api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertamanya saya mohon maaf sebab kitab tidak dapat saya bawa lagi pada bulan ni. InsyaAllah pada bulan depan sebab masalah yang tak dapat dielakkan. Dan insyaAllah pada malam ni kita masuk lagi dalam kitab Bidayatul Hidayah pada permulaan muqaddimah. Kata Imamul Ghazali, kalau siapa yang ada kitab Jawi muka surat 13. Kita baru bermula dengan muqaddimah pengarang. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Telah berkata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa barakatul anam Abul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Salawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, iaitu penghulu kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga baginda dan para sahabat-sahabat baginda dan pengikut baginda. Ini muqaddimah yang disebutkan pada pendahuluan dia dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan ketahuilah wahai saudara-saudaraku, baru dia bagi peringatan. Apa pun nak buat bermula dengan alhamdulillah, yakni pujian kita kepada Allah. Kita nak buat kerja apa pun, nak mengarang kitab sekalipun, mulakan dengan alhamdulillah. Apa yang pertama nak kena puji siapa? Puji Allah. Pujilah kita kepada Allah yang menciptakan kita. Sebab apa? Dengan tenaga yang Allah Ta'ala pinjamkan kat kita, kita boleh menulis. Dengan tenaga yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, kita boleh membaca, kita boleh mengarang. Dengan tenaga yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita seketika ini, kita boleh buat baik. Maka
kembali puji-pujian kita tadi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada yang lain selain kepada Allah. Itu ya. Sebab itu nak buat apa-apa sekalipun, nak buat sesuatu apa pun, maka pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diterapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kalam para alim ulama kita. Mulalah sesuatu itu dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian dalam muqaddimah ni dia kata apa? Ketahuilah. Nak abang kita ni, nak abang kepada pembaca kitab, nak abang kepada setiap manusia, ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Ni dia terang berkenaan dengan orang yang beriman, orang yang bertakwa. Siapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka ad-dinun nasihah, Islam ini adalah agama nasihat. Kita kena saling ingat mengingati antara satu dengan yang lain. Kalau hari ni mungkin ada kawan kita lalai, kita tolong ingat. Mungkin hari ni kita pula lalai, orang lain tolong ingat kat kita. Maka ketahuilah, kata pengarang, wahai saudara-saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu. Okay. Dia memberikan peringatan kepada kita. Siapa ni orang yang sedang baca kitab ni, orang yang sedang dengar majlis ni, orang yang sedang berada dalam program ni, maka apa yang dia nak ingat? Ketahuilah kepada orang yang minat dalam mencari ilmu. Kita lah tu yang kita nak baca kitab Imamul Ghazali ni, dan kita nak baca kitab Bidayatul Hidayah ni. Maka kita kena ingat satu benda, kita berada dalam satu program yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi kata apa? Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabazil wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya. 4 golongan yang Allah Taala sayang, mendapat kasih sayang Allah. Yang pertama apa? Orang yang berkasih sayang kerana Allah. Kedua, al-mutajalisin, orang yang boleh berada dalam satu majlis kerana Allah. Allah Ta'ala sayang kat kita. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya al-mutazawirin, orang yang saling ziarah menziarahi kerana Allah. Yang keempat dia al-mutabazilin, orang yang saling istilahnya bantu-membantu kerana Allah. Kita berada dalam satu majlis ilmu, beradanya kita dalam satu keadaan yang Allah Ta'ala limpahkan rahmat kepada kita. Ini majlis yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan kita mudah untuk sampai ke syurga bila kita berada dalam majlis ilmu. Cuma apa? Imamul Ghazali dalam muqaddimah ni dia peringat sikit. Kita hari ni alhamdulillah kita dah berminat dah dalam mencari ilmu. Alhamdulillah, mungkin hari ni ada orang yang duduk kat luar yang sedang menonton TV. Ada orang yang duduk kat luar sedang bershopping. Ada yang duduk kat luar sedang duduk kedai makan. Tapi alhamdulillah kita lapangkan masa kita yang ada untuk kita sibukkan dengan mencari ilmu. Maka Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala dalam keadaan apa? Dalam keadaan memberikan peringatan kepada orang yang sedang berada dalam majlis ilmu. Maka ketahuilah, dia abang sikit, nak abanglah kepada kita apa yang Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala nak abang kat kita berkenaan dengan ketahuilah bahawa sungguhnya yang telah menunjukkan himah yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan, bahawa sesungguhnya seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka,
di kalangan kawan-kawan dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan juga menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu. Hal ni Imam Ghazali peringat berkenaan apa? Niat. Berkenaan dengan niat. Majlis ilmu ni dia kata, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata, wahai saudara-saudaraku, kalaulah kalian mai cari ilmu untuk cari megah. Nah, sebab itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kalau tuan-tuan kita buka berkenaan dengan ilmu tasawuf, ada tajuk riya, ada tajuk bermegah-megah, ada tajuk bangga diri. Dalam keadaan apa? Macam mana kita nak mengenal benda tu. Kadang-kadang kita rasa hari ni kita beribadah dah cukup. Ya Allah, aku ibadah banyak. Tapi sayang, ibadah kita tu hanya duniawi, sebab ada bermegah-megah. Wal'iyadzubillah, tuan-tuan, hak ni daripada kalangan kita ni biasalah berlaku. Sebab itu bila para alim ulama bahas sebab riya, hal tu pun dah cukup menakutkan kita. Bila sebut bab riya tu takut dah kita. Kita dah rasa macam amalan kita ni dah cukup banyak. Kalau tuan-tuan kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali sekalipun, ni kitab Bidayatul Hidayah juga kitab dia. Kalau kitab Ihya Ulumuddin yang lagi banyak perbahasan dia, bagaimana buka je bab riya, kita rasa macam riya ni satu benda yang tidak dikaitkan dengan akhirat. Tapi Imam Ghazali dah, dia kata macam tu. Bila kita nak faham bab riya macam mana, sehingga kan kita baca dalam karangan Imam Al-Ghazali, dia nyatakan riya ni apabila kita buat sesuatu, depan orang kita buat lain, belakang orang kita buat lain, itu pun dah jatuh riya. Contohnya dalam bab ibadah, depan orang kita boleh sembahyang, bacaan kita bukan misedar, tapi main belakang orang bacaan halal balai, riya. Imam Al-Ghazali kata hak tu adalah riya. Maka riya bukan hanya sekadar untuk dunia, akhirat pun boleh. Dalam keadaan katalah hari ni kita mencari ilmu, kita mencari ilmu, duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Tapi kita anggap siapa yang tak main majlis ilmu, dia orang yang tak berguna. Tengok aku boleh main majlis ilmu, aku dapat ilmu, hampa akan tahu apa, habis tuan-tuan, habis. Ini Imam Ghazali dah tekankan permulaan dalam muqaddimah, jaga niat kita. Jangan kita anggap hari ni orang yang tak main majlis ilmu ni orang yang dalam keadaan orang yang kita katakan dengan istilah dia tak buat kebaikan. Kadang-kadang kita habis bagi salam, kita habis bacaan doa, kita sembahyang sunat, tuan-tuan. Kalau ikutkan ini akhirat kita, tapi kita tengok kawan depan kita mangkit balik terus. Apa ni? Mayang 2 rakaat tak larat. Tuan-tuan, menyebabkan habis pahala kita. Kita tak tahu keadaan dia macam mana. Kita tak tahu keadaan dia macam mana. Sehingga kan Nabi SAW menyatakan, kalaulah dalam bab-bab ibadah ni, dalam hadis Nabi pernah terang, apabila kita sembahyang secara berjamaah, falyukhaffif, Nabi katakan pendekkan bacaan. Tetapi kalau kita sembahyang secara beramai ataupun secara bersorangan, maka panjanglah banyak mana pun. Nabi kata kita takut timbul dalam keadaan tu satu perasaan yang ni ganggu orang ke dan sebagainya. Ni pernah berlaku. Afwan, kalau satu kisah ni wallahu taala alam, ni dikisahkan oleh para alim ulama, dan ini juga yang disebutkan dalam setengah riwayat, bagaimana berlaku kepada Muaz bin Jabal
yang semana satu ketika waktu solat Mu'adz bin Jabal jadi imam. Bila dia jadi imam, maka ramailah orang yang datang berjamaah. Ketika itu Mu'adz bin Jabal membaca suratul Baqarah. Panjang tak tuan-tuan? Start pendek ya, tak boleh anda ni. Kalau tuan-tuan surah Baqarah pendek boleh baca lah. Kan? Kalau baca dalam waktu maghrib, insya-Allah isyak tu pun rasa-rasa masa waktu baru habis lah. Kan? Orang ingat main isyak rupanya lah maghrib tak habis lagi Baqarah. Maka ada seorang yang dia sedang beratuk nak membeli sesuatu. Kemudian dia tengok orang yang sedang solat, maka dia pun tinggalkan. Dah beratuk tu dah lama dah tuan-tuan. Beratuk tu lama. Beratuk tu dah lama dah. Dia tinggalkan beratuk pergi semayang. Tengok-tengok Mu'adz bin Jabal baca suratul Baqarah. Dia mufaraqah. Kemudian dia dituduh sebagai al-munafiqun, sebab orang yang mufaraqah, orang yang tinggal salat berjemaah adalah orang munafik. Berita ni dapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Mu'adz bin Jabal dalam keadaan Nabi tanya, awak baca panjang? Awak baca panjang sampai kawan ni terpaksa mufaraqah mayang ni hari ni. Nabi tanya pada Mu'adz, awak baca panjang? Nabi kata Mu'adz bin Jabal telah menyebabkan satu fitnah berlaku. Tuan-tuan, bukan kita kata salah Mu'adz bin Jabal. Ini adalah satu ketentuan yang Allah Ta'ala nak tunjukkan ilmu kepada kita hari ni. Macam tu juga dalam keadaan hari ni kita punya ibadah. Riak tu boleh jadi macam mana? Bila kita rasa aku seorang je boleh beribadah, apa ni orang lain tak mau beribadah ni, habis bala kita, tuan-tuan. Maka dia kata habis bala kita. Dalam kitab tasawuf, hari ni nak mengenal ni. Hari ni kita boleh duduk dalam majlis ilmu, kita kata apa ni, hampa tak mau main mengaji. Kita tak tahu keadaan, mungkin dia mengaji kat masjid lain, mungkin dia sibuk, mungkin dia ada hajat yang lain, mungkin dia ada kerja yang lain. Kita meraihkan keperbagaian dan keadaan hari ini yang banyak sumber pengajian. Tapi yang lebih afdal adalah mengaji apabila berhadapan dengan guru. Itu yang terbaik. Tapi mungkin dia ada kerja yang lain. Maka kita pun kata aku seorang boleh main mengaji. Maka lagi bila orang jumpa kita, hang ni rajin mengaji, dengar pula puji-pujian. Maka Imam Ghazali kata apa? Ketahuilah wahai saudaraku, bagus dah main mengaji ni. Cuma jaga apa? Niat. Jaga niat tu. Jangan sebab kita main mengaji hari ni nak tunjuk kata kita alim. Jangan sebab kita main mengaji hari ni kita nak tunjukkan kepada kita hari ni aku ada ilmu, saya ikut nak boleh bahas dengan orang. Jangan kita main mengaji hari ni untuk sesuatu yang kita anggap dia adalah bekalan untuk duniawi kita. Jangan. Buatlah sesuatu untuk bekalan akhirat kita. Nabi kata man salaka tariqan, kita dah berada dalam satu jalan menuju ke syurga ni, jadikan hari ni kita berada dalam majlis ilmu ini jalan kita, satu jalan yang memudahkan kita sampai ke syurga. Jadikan majlis ilmu kita hari ni, niatkan kerana Allah. Yang kita hari ni nak dapat, aku nak beramal kerana Allah, aku nak perbanyakkan pahala aku nak cari syurga aku nak permudahkan urusan akhiratku. Jadikan ianya sebagai sesuatu yang mendekatkan kita dengan Allah. Baik tu Imamul Ghazali rahimahullah, dia sebut apa? Pada muqaddimah dah sebut dah, ketahuilah wahai orang yang mencari ilmu, jangan kita cari ilmu sebab kekayaan. Dengan walaupun kita kata ustaz, cari ilmu kaya kot mana ustaz, bahkan kalau disuruh tabung nak kena buh duit pula tu. Kalau hari ni tabung tak jalan, lega agaklah. Tiba-tiba tabung jalan kena buh duit, kami pula bubung. Okeylah, alhamdulillah bab kaya tuan. Jangan cari kemegahan. Duduk dalam majlis ilmu, sagi bila kita jumpa orang puji kita, jangan cari kemegahan.
Kalau kita cari kemegahan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita dapat apa yang kita nak. Tuan-tuan nak megah, tuan-tuan dapat kemegahan. Tuan-tuan nak bila tuan-tuan kita main mengaji, orang panggil kita para alim ulama, tuan-tuan boleh buat benda tu. Tuan-tuan boleh buat, bubuhlah nama depan-depan tu panjang-panjang sikit. Ada orang macam tu. Dia boleh dengan panggilan, orang panggil dia dengan istilah-istilah yang dia nak, maka dia boleh dapat. Dunia boleh dapat. Akhirat dapat ke? Akhirat tak dapat. Adakah akhirat nanti para malaikat ataupun Allah Subhanahu wa taala panggil dia ni tuan guru, mai tuan guru? Tak ada. Akhirat Allah taala nanti adakah Allah taala panggil dia dengan kalimah ustaz? Tak. Tetap nama yang sama. Nak pangkat, dapat ke pangkat? Hari ni dia mengaji, dia menyampaikan ilmu banyak, bagus, lalu orang bagi ada pangkat. Dia dapat pangkat, dunia dia boleh dapat. Kalau dia cita-cita untuk pangkat, tiba-tiba mengajak dapat pangkat datuk. Adakah akhirat Allah Ta'ala panggil dia dengan kalimah datuk? Dah. Tan Sri ke? Dah. Alam barzah pun orang tak panggil dah. Nah, alam barzah pun tak panggil dah. Maka peringatan Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala bahawa sesungguhnya perbetulkan niat kita mencari ilmu. Kerana apa? Kerana Allah. Jangan kita cari ilmu kerana kemegahan. Jangan cari ilmu kerana kekayaan. Saya mengajar, saya mencari ilmu bukan untuk kekayaan, tapi kalau ada yang memberi, alhamdulillah, tu terimalah. Tak tu tak duk kata apa lah. Kadang-kadang istilah bolehkah mengajak menerima sumbangan? Boleh. Diharuskan. Sebab apa diharuskan? Sebab bukannya diambil sumbangan itu atas ilmu, tetapi atas masa yang diguna pakai oleh tenaga pengajar itu. Masa dia kan? Yang sepatutnya masa dia boleh buat benda ni, dia lapangkan masa. Maka yang diberikan sumbangan itu atas masa, bukan atas ilmu. Nah, kalau atas ilmu macam mana? Setiap patah perkataan mau bayar RM1 nah? Tuan-tuan malam tu bagi 100 perkataan, dapat RM100. Itu atas ilmu. Itu tak boleh, haram. Tetapi kalau atas masa boleh, tak ada masalah. Atas masa dibolehkan. Itu beza dah. Tapi jangan kita katakan hari ni nak mai mengajar, nak mai dengan menuntut ilmu sebab aku boleh dapat kekayaan. Maka itu silap kita. Kita cari ilmu kerana Allah. Macam tu juga dengan kemegahan dan mendapat ataupun dan terkemuka di kalangan kawan-kawan. Nampak kita hebat, balik daripada majlis ilmu, Allahu Akbar, nampak kita megah, hebat kita. Setiap pertanyaan boleh dijawab. Sedangkan bila tanya ke Imam Syafi'i pun dia turun bilang dulu berapa kaki anak unta, berapa kaki unta dah. Imam Syafi'i. Maka bukanlah setiap persoalan itu perlu dijawab dengan segera. Kalau hari kita kata benda tu walaupun kita ada ilmu, kita tak tahulah, wallahu ta'ala a'lam. Kita bukan bermegah dengan ilmu. Ada orang yang main mengaji, alhamdulillah dapat ilmu banyak, tapi dia kata nah tidak, sekali aku nak balik berdebat dengan dia. Niat pun dah salah dah. Niat pun dah salah dah. Kita main mengaji, kita dapat ilmu, kita nak perbetulkan amalan kita. Itu yang pertama. Bila dapat ilmu nak buat apa? Nak perbetulkan diri kita. Itu yang penting. Sebab apa Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah? Sebab kita nak perbetulkan diri kita. Kita tahu hari ni bila kita nak buat benda ni boleh ke tak? Dengan ilmu lah benda tu. Kalau sebelum ni mungkin kita tak tahu, benda ni tak boleh buat, maka jangan duk buat. Kau tak buat.
Jadi bila hari ni tahu benda ni boleh buat, kita buat sebab kita nak dapatkan syurga. Maka inilah jalan yang mudah untuk sampai ke syurga. Kita tahu inna halalun bayyinun wa inna haramun bayyinun. Dah tetap dah benda tu. Kalau sebelum ni tak tahu, hari ni tahu. Tahu melalui apa? Majlis ilmu lah. Bukan nak megah, bukan nak abang kata, hari ni aku dapat ilmu ni, nak pergi cerita ke orang lah. Pada buat tu tak. Lima taqulu nama la taf'alun. Kan, pandai cakap tapi tak buat pun. Sebab apa? Baru dapat ilmu tadi. Tapi habang ke orang, hang sendiri tak buat. Salah lah. Maka sebelum nak perbetulkan orang, perbetulkan diri kita dulu. Dapat ilmu, amalkan untuk diri kita dulu. Buat untuk diri kita dulu. Macam contohlah tuan-tuan, hari ni kita belajar banyak ilmu berkenaan dengan ujian, cubaan, berkenaan dengan yang diberikan oleh Allah Ta'ala daripada satu kesulitan kepada seorang hamba. Bila kita belajar, kita rasa, ya Allah, apa yang kau berikan kepadaku hari ini cukup ringan. Tuan pernah baca kisah Nabi-Nabi Ulul Azmi, kan? 5 orang Nabi Ulul Azmi. Kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kan? Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dalam keadaan mencari Tuhan. Nabi Ibrahim mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ni senang sangat, lahir-lahir dah boleh dapat ilmu berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan ketuhanan. Alhamdulillah, senang. Hari ni dalam keadaan kita juga, dalam keadaan dah dewasa, kita berkahwin, tak ada pun Allah Ta'ala perintahkan kepada kita tinggalkan isteri dan anak, tak ada. Itu pun kadang-kadang kita dapat panggilan haji sebulan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sayyidatuna Hajar. Dengan Sayyidatuna Hajar, tuan-tuan, ketika mana Nabi Ismail masih lagi kecil, masih lagi menyusu, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim bawa Sayyidatuna Hajar dan juga Nabi Ismail pergi satu tempat yang mana tanah dia ni tanah tak ada apa-apa, tanah kosong, tanah padang pasir. Kalau tuan-tuan lah tiba-tiba dapat perintah dihantar ke satu tempat pendalaman yang dalam tu hutan semua, tuan-tuan rasa nak piak, lebih baik tak jawatan tu. Itu baru manusia suruh. Bagaimana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim bawa Sayyidatuna Hajar, bawa Nabi Ismail pergi duduk kat tengah lapang tu, tengah padang pasir. Bagaimana kesalehan ataupun bagaimana isteri yang salihah Sayyidatuna Hajar ikut perintah. Nabi Ibrahim tinggal kat tanah lapang, tanah padang pasir, tak kata apa. Kita hari ni ke mau pergi ke tempat-tempat yang katakan di dalam pendalaman, dalam tu tak ada apa-apa, tinggal pokok getah ya, pokok hutan ya. Mau tanya, ni awak tak ada kedai runcit ke? Paling tak ada pun bagilah 7-Eleven satu ke? Tak ada pun bagilah nasi anak kepala batas duk ada depan tu. Kan habuang boleh juga lah. Tak ada pun bagilah yang ada kedai runcit walaupun kecil. Minta. Bagaimana Sayyidatuna Hajar bila sampai ke tempat tu, bahkan sampai pula tuan-tuan Nabi Ibrahim balik Palestin. Tinggal Sayyidatuna Hajar dengan Nabi Ismail saja. Kalau tuan-tuan kita fikir dengan ilmu yang kita dapat, ya Allah, engkau uji aku hari ini taklah seteruk bagaimana engkau uji kepada Nabi Ibrahim AS, bagaimana engkau uji kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ilmu kita hari ini, kita rasa macam nak megah tu, tak ada apa dah lah. Sebab ringan sangat ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk amalan kita, untuk kelakuan kita, untuk bekalan kita, bukan untuk kemegahan depan kawan-kawan kita. Tak ada, itu memang tak boleh buat. Maka kerugian bagi siapa yang dalam keadaan mencari ilmu untuk apa? Untuk dapatkan kemegahan ataupun yang disebutkan untuk menjadi terkemuka, untuk mendapatkan kemegahan ataupun menjadi orang terkemuka, orang terkenal lah. Bila kita mencari ilmu macam tu juga, dan untuk
menarik perhatian orang-orang ramai. Kalau cari ilmu sebab nak tarik perhatian, sudahlah tuan-tuan, tak payahlah. Perbetulkan, banyakkan istighfar, tarik perhatian. Kadang-kadang jadi tuan-tuan, bukan surau Islam, bukanlah surau lain tu. Main surau sebab nak orang panggil dia ni ahli surau lah. Kan, bila buat tahlil ke, boleh kena jemput awal sebab dia ni orang surau. Ada jenis tu kan. Jenis tu pun ada. Sebab apa? Main majlis ilmu, rajin main surau sebab nak dapatkan berkenaan dengan apa? Menarik perhatian orang ramai. Bila orang kata apa? Hang kenal, dia ni orang surau. Itu salah niat dah. Kalau siapa yang kata main majlis ilmu, main solat berjamaah, duk rajin main surau untuk jadi orang surau, tuan-tuan dapatlah orang surau. Daripada sudut dunia, tuan-tuan nak dapat kelebihan, tuan-tuan dapatlah kelebihan. Tapi akhirat, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada kelebihan dunia yang tuan-tuan akan dapat apabila sebut berkenaan dengan orang surau, orang masjid. Tetapi bagaimana di sisi Allah? Maka Imam Ghazali kata apa? Kalaulah buat mencari ilmu ni untuk tarik perhatian orang ramai terhadap dirimu, maka tinggallah benda tu, perbanyakkanlah istighfar dan menghimpunkan akan kekayaan dunia semata-mata. Cari ilmu sebab nak himpun kekayaan dunia. Saya pernah masa saya mengaji di Syria dulu, ini sajalah daripada melawak kan. Ada satu masjid yang bila pergi semayang tuan-tuan, contoh semayang subuh kan, setiap kali selepas semayang subuh tu akan ada orang tunggu di pintu masjid bagi sedekah, bagi sumbangan, macam tu. Kerana kita habis main subuh, keluar daripada masjid dapat duit, dapat pun mungkin tak banyak, tuan-tuan, lepas lah untuk beli nasi lemak 2 bungkus. Alhamdulillah lah. Jadi kadang-kadang ada juga jenis-jenis tu. Tanya, aku tak ada duit ni, jadi apa? Jom pergi main subuh ni dapat duit. Pergi mayang sebab nak jemaah ke sebab nak duit. Tuan-tuan, mungkin kadang-kadang biasalah kita ni manusia yang tak kuat. Perbanyakkan istighfar, teruskan kebaikan, teruskan solat berjamaah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kebaikan ni diteruskan, buatlah terus, perbanyakkan istighfar. Jangan kita hentikan kebaikan takut orang cakap, dia ni pergi semayang jemaah sebab duit nah. Tuan-tuan, perbetulkan ya. Mungkin ketika mana hari ni kita pergi solat, tuan-tuan, hari ni bagi diri kita orang awam, saya pun termasuklah tuan. Katalah hari ni kita pergi semayang, memang pada permulaan niat kita tadi berkenaan dengan duit tadi. Okey, habis semayang ada orang bagi duit. Tuan-tuan, katalah time kita semayang, kita istighfar, lalu kita berubah niat kita, rasa seronok, khusyuk kita semayang, dan dalam keadaan bila time kita balik, tiba-tiba orang bagi duit tak ada. Mungkin hari ni Allah Ta'ala nak janjikan kepada kita sesuatu kebaikan, maka teruskan kebaikan. Yang kebaikan yang kita kata nak buat tu, teruskan. Jangan terhenti. Ustaz, saya main majlis ilmu pun bukan ikhlas. Ustaz kata saya main majlis ilmu pun nak mengharapkan hak ni. Takut. Tak puas tuan-tuan, main dululah. Sebab kita ni orang awam, orang yang memang tak boleh lari daripada kesilapan. Tapi kita istighfar. Mungkin hari ni bila kita dapat ilmu ni, ya Allah, niat mula tadi aku mai ke surau, aku mai ke majlis ilmu sebab nak orang tengok. Jadi bila kita dapat ilmu ni, Imam Ghazali kata jangan duk kejar kemewahan, jangan duk kejar kemegahan. Kita pun astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, kita ubah niat kita tadi. Ubah niat kita. Selesailah. Kita ubah niat. Jangan hentikan. Daripada kita duduk rumah langsung tak ada apa. Maka ubahkan benda tu. Sebab dalam setengah riwayat baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala kira juga, mungkin dalam tu ada kebaikan yang kita boleh buat. Kita ubahkan benda tu, istighfar bagi banyak, maka insya-Allah kita dalam keadaan sedang melaksanakan kebaikan. Cuma Imam Ghazali dia sebut nak bagi kita kenal salah kita tu.
Mungkin hari ni kita kata, oh tak apalah kot, asalkan kita buat baik lah, biarlah megah-megah. Mungkin hari ni kita baru nak kenal. Maka bila baru nak kenal, ubahlah. Bila dapat ilmu ni, ubah. Oh tak boleh bila mai mengaji, mai surau, mai ibadah, tak boleh ada benda-benda yang duniawi. Tak boleh ada kemegahan, tak boleh ada yang bentuk mengejar akan dunia. Tak boleh ada dalam bentuk daya tarikan untuk dunia. Maka kita dah dapat ilmu, kita ubahlah tuan-tuan. Ubahlah secara perlahan-perlahan. Inilah manusia, kullu bni Adam khata'. Okey, maka apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi apa? Bahawa sesungguhnya yang disebutkan mencari perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu. Maka bila kita buat benda yang Imam Ghazali sebut, kita sedang menghancurkan agama kita. Mungkin boleh mendatangkan fitnah kepada agama kita, mungkin boleh mendatangkan keburukan kepada agama kita. Mungkin akan orang nampak, dia ni mai sebab megah, dia ni mai sebab pangkat. Maka ubahlah benda tu. Bukan suruh balik dah tuan, kita tak buka balik pula okey. Ustaz, dah tak perlu balik. Ubah niat tu, astaghfirullahalazim, istighfar. Mungkin ilmu yang kita baru dapat ini menjadikan kita lebih baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan membinasakan dirimu sendiri dan juga menjual agamamu ataupun afwan, dan juga menjual akhiratmu dengan mendapatkan harta benda. Kata kalau kita cari kemegahan, kita katakan dengan kekayaan, kita cari berkenaan dengan harta ataupun dengan nama dalam mencari ilmu ni, maka kita sedang jual agama kita, kita sedang hancurkan agama kita, kita sedang jual akhirat kita. Itulah rugilah kita apabila kita menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang kita buat sambil lewa, bukan untuk akhirat kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka penjualanmu adalah rugi. Sebab apa rugi tuan-tuan? Sebab tak ada apa, tak dapat apa akhirat. Kita duk jual di dunia aja, tiba-tiba habis kat situ, modal pun hilang, untung pun tak ada, rugi je tuan. Bawa cari akhirat, ya Allah, manalah pahala aku duduk dalam majlis ilmu, tak ada. Sebab apa? Sebab habis di dunia ya. Ya Allah, mana lagi ilmu yang aku dapat, banyak ilmu ni, tak ada. Sebab apa? Habis di dunia ya. Habis di dunia sebab apa? Sebab dalam keadaan kita buat bukan kerana Allah. Kan Nabi kata 4 golongan yang akan dicampakkan ke dalam neraka Allah, bermula dengan asyuhada, kemudian al-ulama, kemudian qari, kemudian adalah dermawan. 4 golongan ini ikutkan mereka ini VIP Allah. 4 golongan ni ikutkan orang yang segera, orang yang mudah masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, tetapi disebabkan buat bukan kerana Allah. Syahid pun tak masuk syurga tuan-tuan. Walaupun syahid teruk dah ni, duduk di medan perang, tetapi Allah Ta'ala tahu apa sebab dia buat. Dia buat bukan kerana Allah, tetapi nak nama dia diangkat. Kerana nak nama dia ni orang julang, nama dia nak ditulis dalam buku sejarah, maka Allah Ta'ala kata, kadzabta, engkau bohong, kau buat bukan buat kerana aku, maka campakkan asyuhada ini dalam neraka, kata Allah. Tak tu juga ulama, cari ilmu banyak, sebab nak orang panggil kat dia ulama, senang dapat harta, senang dapat kuasa. Maka macam tu juga Allah Ta'ala kata apa? Kadzabta, dah habislah hang pergi campak dalam neraka. Qari, baca sedap, tapi sebab nak tunjuk ke orang, depan orang ke baca kami sedap, mai belakang orang baca pun tak. Abang baca kat depan orang tu nak suruh orang puji dah.
tuan-tuan, habislah dia. Qari pun kena masuk kena dicampakkan dalam neraka. Sedangkan qari tu iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Sedangkan al-Quran jadi syafaat, tak dapat juga syafaat sebab buat bukan kerana Allah. Macam tu juga dengan dermawan. Maka penjualan kita rugi, akhirat kita tak ada apa untung. Dan juga perniagaanmu, kata Imamul Ghazali, porak-poranda, dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu di dalam membuat maksiat. Maksudnya kalau hari ni kita dalam keadaan apa yang kita buat, apa yang kita buat bukan kerana Allah, maka dalam keadaan tadi habislah kita, porak-poranda lah kita di hari akhirat nanti. Habis porak-poranda, tak ada apa-apa kebaikan yang boleh kita dapat. Sebab itu kena perbetulkan. Sebab itu guru yang mengajak pun kena betul-betul ikhlas, orang yang main mengaji pun kena betul-betul ikhlas. Dua-dua kena ikhlas, tuan-tuan. Sebab itu saya pernah juga jumpa dengan para alim ulama yang cukup hebat, tuan-tuan. Pernah sekali dia nak main mengaji, dia nak main mengajak. Bila dia nak main mengajak, tuan-tuan, dia terasa dia nak main mengajak untuk dunia. Dia cancel kuliah dah, patah balik, tak main. Sebab takut apa? Ilmu yang dia sampaikan dapat kepada pelajar dia, dan dalam keadaan tu pelajar dia ni tak boleh dapat kebaikan, mungkin sebab dunia dah. Maka dia patah balik, dia kata aku tak boleh jalan dah, aku tak boleh pergi dah, sebab takut dia menyebabkan orang lain terpesong. Macam tu, sampai tu jaga, tuan-tuan, jaga diri. Ni yang kita nak kena jaga diri kita tu. Dan ia juga akan merasakan kerugian ketika ini. Maksudnya ilmu yang bermanfaat tak dapat bagi dia, kan? Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau kita sampaikan ilmu tapi tak boleh nak beramal, rugilah, tuan-tuan. Kita dah sampai ilmu nak beramal, tiba-tiba orang tak beramal, maka bukan sekadar orang yang dengar tak beramal dia rugi, guru yang sampaikan ilmu juga rugi. Duduk rugi. Sebab ilmu tu tak berguna. Macam dia sampai ilmu kat orang tapi orang tak mau dengar, ataupun dia sampai ilmu orang pun tak ada, duduk kat surau, duduk cakap seorang-seorang. Kalau hari ni ada juga mikrofon, boleh juga dengar, kan? Katalah tak ada mikrofon, current surau pun tak ada, dia pun duduk seorang, duduk mengajar, kan? Duduk mengajar, dapat ilmu dah, dapat ada pahala. Nak dapat celah mana, kan? Tak ada siapa nak mendengar. Maka ketika itu yang disebutkan kerugian bagi dia. Dan guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimah kana syarikan lahu fiha. Artinya, sesiapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimah, maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Tuan-tuan, Nabi kata peringatan bukan hanya kepada orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu macam tu juga, dengan menyampaikan ilmu yang salah, jangan menyampaikan ilmu yang
yang kita katakan sebaliknya daripada ilmu syariat, takut lagi orang buat kita juga berkongsi kepada maksiat tersebut, maka kena jaga benda tu. Orang yang mendengar, orang yang menyampaikan ilmu juga dipesan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dua-dua kena pesan, sebab diambil daripada hadis Nabi, syarikan lahu, bahawa sesungguhnya berkongsi akan maksiat walaupun bisyatril kalimah, walaupun dengan separuh kalimah. Tu kena jaga tuan. Sebab itu guru dia kena ikhlas, orang yang mengaji pun kena ikhlas dalam menyampaikan ilmu, dalam menerima ilmu, supaya takut kita kepada Allah. Guru ni suruh orang dengar takut pada Allah, murid pula bila dengar dia rasa takut pada Allah. Itu pun alhamdulillah. Jangan bila guru cakap okey, hari ni boleh buat apa yang tuan-tuan nak, maka tuan-tuan berkongsi, tengok anak murid itu keluar buat maksiat, tuan-tuan, kita pun dapat dosa, dia pun dapat dosa, sebab arahan kita. Sebab itu bila nak mengajar, nak sampaikan ilmu, maka sampaikan ilmu yang menyebabkan hari ni orang taat perintah Allah. Kita nak ajak anak kita, ajaklah sesuatu yang boleh menyebabkan anak tersebut taat perintah Allah. Nah, itu penting. Sebab itu macam mana kita nak ajak bagi anak kita boleh taat perintah Allah, kita pun kena taat perintah Allah, barulah anak itu taat kepada perintah Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itulah sabda baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah, okey, daripada Ibnu Majah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dan insya-Allah kita sambung lagi, dan jikalau tu kita sambung pada minggu hadapan ataupun bulan hadapan, sebab dia mempunyai perenggan yang panjang. Nanti kita akan sambung pula pada bulan hadapan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, secara kesimpulan pada perenggan yang pertama atau perenggan muqaddimah yang kita baca pada malam ni, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, sebelum apa-apa ingat dulu. Ingat berkenaan apa? Perbetulkan niat kita. Tuan-tuan, kita nak baca satu kitab yang besar dalam ni. Banyak amalan Imam Ghazali nak abad kat kita. Kalau kita tak betulkan niat, takut-takut ibadah kita tu sia-sia. Lepas tu dia peringat, kita nak cari ilmu untuk kita nak beramal, bukan kita nak cari ilmu untuk orang nak bermegah dengan kita, untuk kita dapat pangkat, untuk kita dapat daripada sudut kita katakan dengan panggilan yang hebat. Oh dah, kalau lagi kita baca habis-habis kitab ni ke, orang panggil kita ahli sufi, dan tukar nama kan, asalnya Muhammad bin sekian-sekian Asrani ataupun Asrai kan, Penasrai. Tiba-tiba lepas habis mengaji tuan-tuan, dan tukar As-Sufi. Sebab apa? Dapat ilmu, habis kita nak cari pangkat pula. Maka Imam Ghazali kata, kita mengaji niat kerana Allah, kita nak beramal. Itu ya, Imam Ghazali suruh kita beramal. Imam Ghazali dia terbitkan buku untuk pahala bagi dia, kita baca untuk pahala bagi kita, dan kita pun menyumbang pahala kepada dia untuk amalan. Maka beramal, bukan kerana pangkat, bukan kerana kekayaan, bukan kerana kehebatan dunia. Dunia ni tak ada apa tuan-tuan. Bila kita bangkit di hari akhirat, bila kita selup poket, bukan keluar RM1, bukan keluar yang disebutkan dengan pangkat, tak ada. Tetapi yang ada dengan kita adalah amalan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah. Kalau atas dunia tak ada amalan, macam mana kita nak masuk ke dalam syurga? Bagaimana kita nak dapatkan kemuliaan di sisi Allah kalau amalan kita tak ada atas dunia? Dunia ni semua sementara. Ya. Tuan-tuan, orang panggil kat tuan-tuan Datuk pun sementara, orang panggil kat tuan-tuan Tan Sri pun sementara, orang panggil kat tuan-tuan Ustaz pun sementara, semua sementara. Tapi yang kekal adalah akhirat. Allah Ta'ala uji kita atas dunia pun sementara, semua sementara. Jadi kita nak dapat yang kekal, maka
jadikan apa yang ada bagi kita dengan kita di dunia sebagai bekalan kita untuk akhirat. Maka Imam Ghazali akan sebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah apa amalan yang boleh kita buat untuk taqarrub ila Allah, untuk kita dekatkan dengan Allah. Dengan istilah pertama Imam Ghazali panggil, buat kerana Allah, perbetulkan niat kita. Biarlah orang tak pandang kita di dunia, biarlah orang kata kita tak berilmu, biarlah orang tak ucapkan terima kasih bila kita syarah kepada dia, biarlah orang tak bagi sumbangan kepada kita atas kebaikan yang kita buat. Tetapi tuan-tuan, penghargaan di sisi Allah itu penting untuk kita layak masuk ke dalam syurga. Itu yang penting. Imam Ghazali kata, ketahuilah saudara-saudaraku, minat kita cantik dah, kita duk baca kitab dia cantik dah, perbetulkan niat amal dan jauhkan daripada perasaan riak, takabur, jauhkan daripada perasaan sum'ah dan sebagainya, perasaan seronok orang duk puji, bangga diri. Moga kita dijadikan daripada kalangan hamba Allah yang salih dan salih, insya-Allah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita ambil sampai sekadar itu dulu pada malam ni. Insya-Allah kita bertemu lagi. Yang baik itu pada Allah, yang lemah itu pada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيفضل المستغفرين وبالله توفيق الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.